Orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur. Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di hari Khamis ini. Kita dapat bawakan lagi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami untuk kita dengarkan perkongsian ilmu bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian Skype waktu ini. Masya-Allah mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, fellow kehormat IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair insya-Allah. Kaifa sihhatuka? Alhamdulillah. وكيف أنت؟ الحمد لله أنا بصحة جيدة وأيضا شفيق أيضا بصحة جيدة وشفيق هو بخير والجميع المستمعين إن شاء الله. Naam. Amin. Allah. Terima kasih Doktor hadir setia bersama kita mana walaupun kita berada di work from home waktu ini tapi memang teruskan lagi kuliah kita berlangsung seperti biasa untuk kita buka lagi kitab kita Tuhfatul Ar-Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari untuk kita jadikan sebagai pengisian kita pada petang ini rancangan Imanuna. Ya, dan untuk para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Baik, kita nak sambung lagi tajuk kita pada petang ini Munah berkaitan dengan taubat. Kalau lepas siaran kita yang lepas Doktor ada sebutkan tentang isu sangkar ataupun menyangkar Doktor. Jadi minggu ni kita nak hayati lagi bagaimana keimanan kita ni, tauhid kita terus dikekalkan dengan tajuk kita petang ini, taubat. Dan untuk mukadimahnya silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Kepada Nanti Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah para alim ulama di luar sana, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami pada petang hari ini. Dan kita semua berharap insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, pada minggu-minggu lepas kita telah menjelaskan panjang tentang perbuatan bersangka dan juga fasilah. Maka pada minggu hari ini kita akan masuk tentang pembahasan taubat daripada perbuatan yang dicegah atau dilarang ini. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang taubat tersebut, kita meneruskan bacaan kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, yang mana sekarang kita berada di muka surat 74, menerangkan tentang iaitu apabila seseorang itu melakukannya dengan iktikad bahawa secara tabiatnya perbuatan sangkar ataupun fasilah ini yang dapat memberi bekas, yang dapat memberi efek. Bahasa Inggeris dia itu. So, lalu dia kata bagaimana kalau diiktikadkan bukan tabiatnya atau perangainya yang dapat memberi kesan atau memberi bekas. Qala mu'allifur rahimahullah, beliau menjawab atau beliau berkata, dan barang siapa mengiktikadkan yang demikian itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, maka para ulama ikhtilaf pada orang itu
jadi kafir dan mereka tiada ikhtilaf pada orang itu jadi bid'ah fasik. Jadi kes yang ini pula di mana seseorang itu dia itikad, dia bukan beritikad seperti dua sebelum ini. Dia bukan beritikad bahawa perbuatan fasilah ataupun sangka ini yang tabiatnya dapat memberi bekas. Akan tetapi dia beritikad bahawa Allah yang memberi kekuatan. Jadi Allah yang memberi, ni Allah memang datang daripada Allah. Tapi Allah yang meletakkan kekuatan itu pada perbuatan menyangka tadi sehingga dapat memberi bekas. Dalam hal ini ulama ikhtilaf. Sama ada jatuh kafir atau tidak. Jadi ikhtilaf di kalangan ulama orang tersebut jatuh kafir atau tidak. Jadi lalu dia kata apa? Dan mereka tiada ikhtilaf pada orang itu jadi bid'ah fasik. Akan tapi apa-apa pun perkara ini, orang yang itikad seperti itu adalah jelas jatuh dalam bid'ah yang fasik. Dan juga fasik lah. Sebab apa? Sebab dia melakukan satu perkara bid'ah di dalam akidah. Jadi dia tak boleh percaya bahawa Allah yang bagi kekuatan pada perkara tersebut. Ini seperti kita bahas tentang perbuatan-perbuatan lain. Contohnya, siapa yang membakar? Api yang membakar ataupun Allah yang membakar? Tak, api tak membakar. Tapi Allah bagi kekuatan sehingga api dapat membakar. Ini pun perkara yang salah. Yang betul Allah yang membakar. Api itu membakar, bukan membakar. Itu hanya hukum adat yang terlihat zahir. Dan boleh saja api tersebut dia tidak membakar dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mengerjakan pekerjaan itu tanpa menghalalkannya dan tiada diiktikadkannya memberi bekas pada suatu jua pun, maka orang itu bid'ah fasik dengan perbuatannya yang demikian itu. Kalau dia buat tersebut tanpa menghalalkannya, dia tak kata perbuatan ini halal. Dia tahu perbuatan ini haram, dosa. Dan tiada diiktikadkannya memberi bekas. Dia pun tak iktikad bahawa benda tu yang dapat memberi bekas pada suatu jua pun. Maka dia jatuh dalam bid'ah yang fasik dengan perbuatannya yang demikian itu. Ibarat dia seperti kalau orang tahu bahawa perbuatan ini adalah haram. Perbuatan sesuatu itu haram. Tapi dia sengaja buat. Kenapa dia buat? Kerana dia tak boleh nak tinggalkan perkara tersebut. Contohnya minum khamar. Minum khamar ni haram. Dia tahu ni haram. Tapi dia buat juga. Maka ini perbuatan yang fasik. Perbuatan yang haram. Jelas dalam kes ini. Walaupun dia itikad bahawa bukan yang memberi bekas tu bukan perkara tersebut juga. Dia tak memberi bekas tapi dia nak buat juga. Maka ini adalah haram. Kerana apa? Kerana perbuatan fasilah dan perbuatan bersangka itu adalah jelas-jelas perbuatan yang diharamkan seperti ilat-ilat hukum yang telah dibahas oleh Syekh Arsyad Al-Banjari pada pertemuan yang telah saya jelaskan yang lalu. Maka atas tiap-tiap hal, wajiblah atas orang yang menghalalkannya dan mengerjakannya atau mengerjakan pekerjaan itu segera bertaubat. Ini kita masuk bab taubat dari perbuatan menyangka ini. Jadi tajuk dia pada hari ini adalah taubat daripada perbuatan menyangka. Apabila dia sudah tahu yakni bahawa perbuatan tersebut adalah satu perkara yang dilarang, kalau dia pernah menghalalkannya atau mengerjakan perbuatan tersebut, maka segeralah dia bertaubat daripadanya dan meminta ampun pada Allah. Jadi dia kena taubat dan kena minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala syaratnya, iaitu syarat taubat. Syarat taubat seperti memiliki rasa nadamah, iaitu rasa penyesalan. Yang kedua, dia kena betul-betul berazam untuk tidak berbuat lagi perkara tersebut. Ini. Dan dia memperbanyak istighfar. Istighfar atas apa yang pernah dia lakukan. Ini termasuk, iaitu salah satu bahagian daripada syarat-syarat taubat, yang mana dengan ini insya-Allah kita harapkan kita sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubat nasuha,
Okey, itu dia taubat nasuha. Ya. Baik doktor, kita nak tahu bagaimana yang dikatakan taubat nasuha itu kan, taubat yang sesungguh-sungguhnya, tak nak lagi ulangi kesilapan dan juga kesalahan kita, insya-Allah. Kejap lagi mungkin doktor boleh terangkan kepada kita, okey? Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita berehat seketika, doktor juga kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Berehat seketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas ini. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami di destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna. Betul, rancangan Imanuna. Kita bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan kita masih lagi membincangkan tajuk yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Ar-Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, masih bersama tajuk taubat bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Dan untuk waktu ini, untuk sambungannya, doktor, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka atas tiap-tiap hal, wajiblah atas orang yang menghalalkannya dan mengerjakan pekerjaan itu segera bertaubat daripadanya. Jadi, bagi yang pernah menghalalkannya, pernah melakukan perkara tersebut, segera taubat. Okey, segera taubat. Lalu dan meminta ampun pada Allah Ta'ala dengan segala syaratnya dan janganlah ia berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi dia kena segera taubat dengan syarat-syarat dia dan jangan dia putus asa daripada rahmat Allah. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Allah Ta'ala Maha mengampuni akan dosa hambanya. Firman Allah Ta'ala, La taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah. Yang bermaksud jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala kerana bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa. Jadi perbuatan tersebut jelas dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai hujah yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan apa yang perlu dilakukan bagi orang yang pernah menghalalkannya adalah untuk segera bertaubat kerana pintu taubat masih buka. Okey. Lalu ada pun dosa besar, maka diampunkannya dengan taubat dan dosa kecil diampunkannya. Ada kalanya dengan taubat atau dengan menjauhi dosa besar atau dengan mengerjakan amal soleh. Jadi dosa ini ada dua tuan-tuan. Yang satu dosa besar, yang dosa besar ini hanya boleh diampunkan dengan melalui taubat yang dipanggil dengan taubat nasuha. Sedangkan dosa kecil, maka dia adalah diampunkan dengan cara satu, sama ada dia melakukan taubat atau dua, dengan melakukan amal soleh. Jadi bila dia buat amal soleh, dengan amal soleh itu termasuk dapat mengampunkan atau diampunkan dosa-dosa kecil dia tadi. Misalnya dia seperti dalam hadis menyatakan bahawa dengan bermandi junub, misalnya mandi sunat atau mandi besar, dapat menghilangkan dosa-dosanya, dosa-dosanya yang kecil. Atau juga dengan menjauhi dosa besar, itu juga dapat mengikis, iaitu mengikis segala dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Dan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Maksudnya yang bertaubat daripada dosa itu seperti yang tiada dosa baginya. Berarti muallif memilih bahawa perbuatan menyangka dan juga falsilah ini dia jelas adalah dosa besar. Yang mana walaupun dia dosa besar, dia masih ada pintu untuk taubat bagi semua orang selagi belum kiamat atau ditiupnya sangkakala atau selagi belum nyawa ini sampai di hujung, iaitu inda sakaratil maut. Kalau dah sampai berada di sakaratil maut, maka nanti pintu taubat sudah tertutup. Maka oleh sebab itu segera kita bertaubat dari segala perbuatan-perbuatan yang
tidak betul ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, jangan mudah kita tertipu dengan golongan orang-orang yang mengklaim atau mengatakan bahawa apa yang dia buat itu adalah tidak lain tidak bukan untuk menghilangkan sihir lah, menghilangkan sial lah, tapi diisi dengan perkara-perkara yang tidak ada dipanggil secara dalil hukum adatnya adalah tak betul. Contohnya perbuatan menyangka dengan cara mensaji dan lain-lain yang kononnya arwah itu makan. Ketahuilah bahawa roh-roh para wali dan para anbiya mereka tidak perlu pada makanan kerana jasad dan roh mereka telah berpisah. Jadi ketika mereka atau golongan-golongan yang olok-olok ataupun buat-buat kononnya sebagai seorang bomoh ataupun seorang apapun nama tersebut, ketika dia kata kita kena saji roh ini makan, maka itu jelas perbuatan yang jelas tanda-tanda bahawa ini adalah perbuatan mungkarat yang jelas sesat lagi menyesatkan, yang wajib untuk sekalian untuk bertaubat. Okey, sekarang kita sudah habis pembahasan tentang fasilah dan juga menyangka serta bertaubat daripadanya. Kita masuk pada sesi selanjutnya tentang beberapa isu yang menjadi soal jawab antara Syekh Arsyad Al-Banjari dengan para pembaca, iaitu tentang perbezaan antara syaitan, jin dan iblis. Jadi di mana perbezaannya? Banyak orang bertanya, Ustaz, apa perbezaan ketiga-tiga ini? Soal, iaitu apa perbezaan antara syaitan, jin dan iblis? Jawabnya, menurut pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani. Siapakah Syekh Ibrahim Al-Laqani ini? Syekh Ibrahim Al-Laqani ini adalah salah seorang ulama besar yang ada di Mesir, yang mana Syekh Ibrahim Al-Laqani ini telah mengarang sebuah syair ataupun bait terkenal dalam ilmu akidah yang berjudul Jawharatut Tauhid. Kitab Jawharatut Tauhid. Dan kitab Jawharatut Tauhid ini saya secara peribadi alhamdulillah dah pernah mengajar di program daurah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang mana telah disiarkan beberapa tahun, 4 tahun yang lepas, dan telah dimasukkan dalam CD. Jadi tuan-tuan boleh mendengarkan rakaman tersebut. Dan yang kedua, kitab Jawharatut Tauhid dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini juga merupakan salah satu kitab penting dalam ilmu akidah yang ada di alam Melayu ini atau di Nusantara ini, terutama di Malaysia ini. Kerana apa? Dia adalah silibus yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di pondok-pondok terutamanya dan di masjid-masjid. Okey. Jadi Ibrahim Al-Laqani berkata di dalam kitab Umdatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid. Umdatul Murid ini adalah syarah beliau sendiri terhadap nazam beliau, dan dia merupakan syarah yang terbesar. Ada sekitar 5 jilid cetakan terbaru dicetak di Jordan oleh Maktabah An-Nur. Maka dalam kitab ini, iaitu Jawharatut Tauhid dengan bernama Umdatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid, naqal daripada Burhan Al-Halabi, yang mana Syekh Ibrahim Al-Laqani menukil daripada Burhan Al-Halabi bahawa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis yang dilaknati. Jadi menurut satu pendapat, yang dinamakan jin dan syaitan itu sebenarnya adalah anak cucu iblis yang dilaknati. Okey. Kerana kalau iblis itu jelas dia adalah yang hidup yang pada waktu zaman Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itu dialah aba wastakbar. Dia menolak, membangkang Allah SWT, tidak berkehendak untuk sujud kepada Adam AS dan dia merasa sombong. Itu adalah iblis yang dilaknati oleh Allah kerana dia membantah, mengingkari dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu dia kata apa? Yang Islam daripada mereka itu dinamai jin, dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Menurut Burhan Al-Halabi, kalau di kalangan anak cucu dia itu yang Islam, maka dia dinamakan jin. Kalau yang kafir, dinamakan syaitan. Ini menurut Burhan Al-Halabi.
Seperti manusia, mereka itu daripada anak cucu Adam. Dia macam tak jauh bezalah dengan manusia menurut Burhan Al-Lahlabi ini. Kerana manusia ini adalah daripada anak cucu Adam. Jadi bahasa Piramli apa? Kalau manusia tersebut anak cucu Adam tapi perangai dia macam perangai syaitan, maka dikata ni macam bertopengkan manusia yang bertopeng atau syaitan yang bertopengkan manusia. Lebih kurang macam itulah. Inilah kaul yang masyhur pada lidah kalangan manusia. Jadi ini adalah pendapat yang masyhur di lidah atau pada lidah kalangan manusia. Okey. Baik. Dan tersebut di dalam. Okey, insya-Allah kita sambung setelah ini ya. Baik. Insya-Allah Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Wani atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya. Berehat seketika, kembali selepas ini. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. (012) 686 9236 atau 017 345 2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Betul, kita masih lagi menghayati perbincangan ilmu bersama tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti di dalam talian Skype, Masya-Allah. Dan kita nak sambung lagi dengan tajuk kita pada petang ini menerusi kitab Tuhfatul Ar-Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan tajuk Taubat. Doktor akan habiskan sedikit petikannya tu. Ya, silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tersebut di dalam tafsir Jalalain seperti yang demikian itu berlaku permusuhan dan perdaya iblis akan Adam di dalam syurga. Demikianlah permusuhan dan perdaya iblis dan anak cucunya akan anak cucu Adam di dalam dunia. Kata setengah ulama, jin itu lain daripada syaitan. Dan ini menurut sebahagian ulama, dan ini juga termasuk memiliki pendapat yang diterimalah, yang kuat. Iaitu jin itu lain daripada syaitan kerana jin itu setengah mereka mukmin dan setengah mereka kafir. Dan lagi mereka itu mati. Kan kita tahu kalau jin itu dia boleh mati dan lain. Dan syaitan itu sekaliannya kafir. Kita tahu kalau syaitan ni jelas-jelas kafir. Tiada seorang jua pun yang mukmin dan mereka itu tiada mati melainkan serta iblis jua. Jadi kalau iblis mati baru syaitan itu mati. Ini pendapat lagi satu. Dan ini pendapat yang paling kuatlah sebenarnya menurut sebahagian ulama. Kata Wahab ibnu Munabbih
Wahb bin Munabbih. Itu nama betul dia lah. Okey. Jin itu ada beberapa jenis. Setengah mereka itu makan. Jadi dan minum dan bernikah dan beranak. Jadi apa? Jadi jin ni ada beberapa jenis. Jadi ada yang memang perlu makan, perlu minum, bernikah dan ada anak lah. Dan setengah mereka itu tiada makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Dia tak makan, tak minum dan tak bernikah. Kata setengah ulama, jin itu dua puak. Jadi ada pula kata, jin itu ada dua jenis atau dua puak. Suatu puak mereka makan seperti manusia dan suatu puak mereka makan dengan mencium jua. Itulah yang disebut di dalam kitab Umdatul Murid. Selesai nukilan yang telah dilakukan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari daripada kitab Umdatul Murid. Tapi kebanyakan ulama memilih bahawa jin itu adalah makhluk selain daripada syaitan dan iblis. Dan syaitan ini adalah anak turun daripada iblis. Sedangkan manusia adalah anak turun daripada Nabi Adam alaihi salam. Kerana apa? Salah satu yang kuat berpendapat kerana jin ini mukallaf dan ada di kalangan mereka yang beriman dan yang kafir. Bagi yang beriman seperti yang warid di dalam beberapa nas bahawa mereka bertemu baginda Rasulullah SAW dan belajar atau mengambil fiqh ataupun hukum hakam syarak daripada Rasulullah SAW sehingga kan diajarkan cara beribadah menurut alam mereka. Ini yang seperti yang telah diketahui di dalam beberapa kitab. Okey. Kita selesai membaca tentang perbezaan antara jin dan iblis. InsyaAllah kita berhenti pada tempat ini dan kita sambung nanti pembahasan tentang iblis dan jin ini pada minggu hadapan insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Doktor, kita nak teruskan untuk sesi soal jawab yang kita dapat soalan-soalan dari pendengar kita di talian WhatsApp konti 01129004 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Dan ada soalan pada waktu ini, Doktor bertanya bagaimana jika seorang telah melakukan sangkar dan saat itu tidak mengetahui bahawa sangkar itu salah dan kini telah mengetahui dan telah meninggalkan perbuatan tersebut. Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan pembahasan atau tajuk hari ini iaitu tentang taubat daripada perbuatan menyangkar dan fasilah ini. Maka orang yang melakukan sesuatu kerana jahlun, kerana tidak tahu. Bahasa Arab dia jahlun. Jahil ni ada dua. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Kalau jahil basit ni contoh seperti yang bertanya. Iaitu dia tak tahu kerana apa? Kerana dia memang tak tahu. Simple ignorance. Dia just tak tahu. Maka orang yang jahil basit, maka apabila dia dah tahu perbuatan itu haram, dia terus meninggalkannya, maka tak ada masalah. Perbuatan yang dia buat hari itu pun tidak dihitung dosa kerana dia tidak tahu. Ibaratnya orang tak tahu gelas ini air apa. Dia ingat ni air putih, nampak putih. Bila dia teguk, ternyata rasa dia pahit ke apa, saya tak tahulah rasa dia. Pelik rasa dia. Ternyata air dia adalah air vodka. Misalan dia. Termasuk daripada keluarga khamr. Maka dia pun terus, ni tak nak minum ni. Ini bukan air putih. Misalan dia. Maka tentulah perbuatan minum yang pertama tadi tidak dihitung kerana dia dalam keadaan tidak tahu. Tapi kalau jahil murakkab, maka dia perlu kepada taubat. Jahil murakkab ni apa? Dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Kalau bahasa Melayu bodoh sombong lah. Jadi sebab itu dipanggil murakkab. Jadi dia dah tak tahu yang dia sangka itu benar ternyata adalah tidak benar dan dia tak tahu yang perkara itu tidak benar. Jadi orang seperti ini susah kita nak bagi tahu. Jadi bagi dia perbuatan mensangka ini sebenarnya adalah datang daripada ilmu laduni misalnya. Ini ilmu laduni padahal bukan. Kerana ilmu laduni tidak akan pernah melanggar syariat.
Kalau perkara tersebut melanggar syariat, itu bukan ilmu laduni. Ini Imam Ghazali karang kitab nama dia Risalah Laduniyah. Dia tak boleh melanggar syariat. Jadi kalau ini dah jelas-jelas melanggar syariat, maka bila dia kata ini boleh kerana ini nama dia adalah jahil murakab. Dan apabila dia dah tahu bahawa perkara tersebut salah, maka dia kena segera bertaubat. Okey, soalan kedua. Baik, okey, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Ustaz, apa maksud amrun iqtibari dalam istilah tauhid? Boleh jelaskan, doktor? Amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni apa? Dalam ilmu kalam, dia bukan pembahasan tauhid tapi dia pembahasan kalami. Kerana dia dah ada hiwar dekat dalam pembahasan ini. Jadi amrun i'tibari adalah perkara yang wujud hanya dalam zihni kita. Zihni itu apa? Hanya dalam akal fikiran kita, tapi tidak wujud pada kharij, pada alam nyata ni yang kita nampak lah maksud dia. Alam yang kita nampak zahir ni. Contoh dia apa? Contoh dia apabila kita kata, iaitu apa? Anak dan bapa. Anak dan bapa ini ada pertalian. Pertalian apa? Pertalian iaitu parenthood ataupun hubungan anak bapa. Lebih kurang macam itulah. Di mana ketika bapa dia meninggal akan mendapat waris. Ketika bapa dia masih hidup, anak dia masih kecil, wajib bagi si bapa untuk memberi nafkah. Maka talian ini dipanggil dengan talian hubungan anak dan bapa, yang mana apakah kita nampak di alam nyata tali tersebut. Kita tak nampak. Fil kharij, kita tak nampak. Tapi dia ada secara akal. Hanya ada dalam akal fikiran kita secara zihni. Ini dipanggil dengan amrun i'tibari. Okey, boleh jelaskan? Ya, insyaAllah. Jelas di situ. Masya Allah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi bertanya. Ustaz maklumkan perlu amalkan zikir untuk elakkan gangguan jin. Ya. Bagaimana orang boleh kena penyakit gila isim padahal mereka amalkan zikir? Bagaimana doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang itu dia gila isim kerana mengamalkan zikir, jadi dia zikir, dia gila isim, kita kena tengok dulu. Kenapa? Kalau kerana dia tidak memiliki guru, itulah punca dia. Jadi kadang kerana dia berzikir tanpa ada guru yang mengatur zikir dia. Dia pakai zikir lah. Dia pakai zikir Allah beratus-ratus ribu sampai dia jadi gila isim. Dan itu tak boleh. Sebab itu di dalam zikir-zikir yang telah disusun oleh ulama-ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi, Syekh Ahmad bin Idris dan lain-lain, memerlukan kepada sohbah antara murid dengan guru, diijazahkan zikir tersebut dan diatur, ditilik oleh gurunya apakah anaknya, murid dia ini zikir dia dah terlalu over ke, masih boleh kontrol supaya tidak sampai jatuh gila isim. Itu. Tapi kalau zikir-zikir yang tidak menyebabkan gila isim, contoh dia adalah salawat dan lain-lain, itu tak ada masalah. Itu contoh dia. Itu tidak memerlukan kepada talqin zikir atau hanya sekadar membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Okey. Masya Allah. Okey, itu dia 3 soalan yang sempat kita dapatkan di sini dan kepada anda mungkin ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan, nanti kita bawa untuk persoalan dan juga doktor akan jawab pada siaran akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak kepada doktor dan mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada pengajian hari ini iaitu kita membahas bahawa perbuatan menyangka ini jelas haram, bid'ah dan dapat menggugat keimanan kita, maka jauhilah dia. Dan kalau ada yang sudah terlanjur, segera taubat dengan taubat nasuha. Cara taubat nasuha tu macam mana? Seperti tadi, iaitu penyesalan dan benar-benar berazam untuk tidak berbuat lagi dan jangan buat lagi, dan perbanyakkan istighfar. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian pada petang ini dengan tajuk kita taubat. Bukan hanya sekadar tahu buat saja kan, tapi macam mana kita nak berbalik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Seperti apa kata doktor tadi, taubat nasuha. Ya, insya-Allah. Terima kasih doktor, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama kami dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru.